Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak pelajar tahun 5? Ustaz harapkan dan mendoakan kamu semua dalam keadaan sihat dan bersemangat untuk kita terus belajar pada hari ini, insya-Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dapat kita bertemu lagi pada minggu ini dalam kelas Kafa bersama Ustaz dalam mata pelajaran akidah. Okey, sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, insya-Allah pada hari ini kita sambung pelajaran kita berkenaan dengan sifat iradat Allah. Iaitu sifat wajib bagi Allah yang ke-8. Okey, pada sebelum ini kita dah belajar yang pertamanya kita dah belajar tentang pengertian iradat Allah. Kemudian yang kedua dalil nakli, yang ketiga dalil akli, dan yang keempat hukum mempercayai sifat iradat Allah. Okey, kemudian yang kelima pada hari ini kita akan sambung tentang perbezaan iradat Allah dengan kehendak manusia. Yang keenam, kesan beriman dengan sifat iradat. Dan yang ketujuh, akibat mengingkari sifat iradat Allah. Okey, insya-Allah kita akan sambung satu persatu. Okey, kita pergi yang pertama. Ustaz harapkan kamu semua bersemangat dan sedia untuk belajar. Okey, kita pergi subtopik yang kelima. Okey, iaitu perbezaan iradat Allah dengan kehendak manusia. Okey, sebagaimana yang kita tahu, iradat Allah ini adalah kehendak Allah. Apa sahaja yang Allah ingin, apa sahaja yang Allah inginkan, Allah boleh buat. Itu maksudnya iradat Allah. Okey, kehendak manusia maksudnya keinginan kita untuk lakukan sesuatu. Iradat Allah, keinginan Allah, kehendak manusia, keinginan kita. Okey, apa sahaja yang kita nak buat. Okey, itu kehendak manusia. Okey, yang pertama, apa iradat Allah? Beza yang pertama iaitu iradat Allah ini adalah pasti berlaku. Pasti berlaku. Okey, beza dengan kehendak manusia adalah mungkin berlaku. Okey, kita tengok apa iradat Allah yang pasti berlaku. Iaitu iradat Allah Subhanahu wa ta'ala pasti berlaku, tiada sesiapa yang boleh menghalang iradat Allah. Iradat Allah ini, kehendak Allah, tidak ada siapa pun boleh menghalang. Apabila Allah nak lakukan, Allah boleh lakukan. Dengan Allah bercakap, dengan Allah berfirman, iaitu kun fayakun, iaitu dalil nakli kan, daripada surah Yasin. Apabila Allah nak lakukan sesuatu itu, Allah boleh lakukan dengan hanya berkata jadilah, maka benda itu boleh terjadi. Itu hebatnya Allah. Jadi iradat Allah pasti berlaku. Tidak ada siapa pun boleh menghalang iradat Allah. Okey. Beza dengan kehendak manusia, keinginan kita, kehendak kita, iaitu mungkin berlaku. Mungkin tidak, mungkin ya. Okey, kita tengok apa maksud mungkin berlaku. Kehendak manusia tidak semestinya terlaksana. Ini bergantung kepada iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Kehendak manusia, kehendak kita ni, apa yang kita nak lakukan tidak semestinya akan terlaksana. Kan? Apa yang kita nak mungkin boleh jadi, mungkin tak boleh. Kerana apa? Kerana bergantung dengan iradat Allah. Kerana Allah, kalau Allah izinkan boleh buat, kita boleh buat, maka benda tu boleh buat. Kalau Allah tak izinkan, maksudnya kita tak boleh buat. Faham maksudnya? Jadi kehendak manusia mungkin berlaku, iradat Allah pasti berlaku. Okey. Kita tengok perbezaan yang kedua tentang iradat Allah, iaitu iradat Allah ini tidak terbatas. Beza dengan kehendak manusia, iaitu terbatas. Okey, apa tidak terbatas, apa terbatas? Kita tengok. Tidak terbatas iradat Allah, iaitu iradat Allah tiada batas dan sempadan.
Maksudnya tidak ada siapa yang boleh menghalang iradat Allah. Tidak ada halangan, tidak ada sempadan, tidak ada batasan. Apa sahaja yang Allah nak, Allah boleh buat. Okey, beza dengan kehendak manusia iaitu terbatas. Ada halangan-halangannya. Okey, kita tengok kehendak manusia mempunyai batasan kerana manusia tidak kekal iaitu fana. Kehendak kita memang ada batasan, memang ada halangan. Kalau Allah izinkan baru boleh buat. Kalau Allah tak izin, maksudnya tak boleh buat. Kerana apa? Kerana sifat manusia adalah fana, tidak kekal. Okey. Itu perbezaan iradat Allah dengan kehendak manusia. Kita pergi seterusnya tentang subtopik yang kedua pada hari ini, iaitu kesan mempercayai sifat iradat Allah. Kita dah percaya tentang iradat Allah, kita dah mengenali sifat Allah iaitu iradat. Apa kesan baik yang kita dapat? Apa kesan baik yang kita dapat bila kita dah percaya tentang iradat Allah? Kita tengok yang pertama, iaitu meningkatkan keimanan. Meningkatkan keimanan ni maksudnya kepercayaan kita kepada Allah semakin bertambah, semakin meningkat. Semakin kita kenal sifat Allah, semakin kita rasa percaya tentang Allah. Itu maksudnya yang pertama. Yang kedua, redha di atas ketentuan Allah. Apa sahaja yang Allah lakukan kepada kita, kita kena redha. Redha ni maksudnya terima seadanya. Yang ketiga, apa kesannya, iaitu sabar menghadapi cabaran ataupun ujian daripada Allah. Apa-apa sahaja ujian daripada Allah yang Allah telah tetapkan kepada kita dengan dengan kehendaknya, iaitu kita kena sabar. Kemudian yang keempat, kesan iaitu mempunyai keyakinan diri. Semakin kita kenal Allah, semakin kita kenal sifat Allah, kita rasa yakin pada diri kita, bahawa diri kita ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehendaknya. Yang kelima, iaitu berusaha, berikhtiar dan bertawakal. Kita percaya tentang iradat Allah, kita kena berusaha. Macam mana berusaha? Kita kena belajar mengenali Allah. Belajar mengenali Allah, belajar tentang apa-apa suruhan Allah, belajar tentang apa semua yang Allah larang. Berikhtiar dan bertawakal. Maksudnya kita kena berusaha, kemudian kita kena berdoa dan berserah diri kepada Allah. Bertawakal ni maksudnya berserah diri. Ikutlah Allah nak buat apa dekat kita sekalipun, kita dah usaha, kita dah berdoa dan kita kena bertawakal. Sabar pun dah, lepas tu kita kena redha lah. InsyaAllah apa-apa yang Allah telah tentukan kepada kita, kita redha. Kita semakin kenal Allah. Jadi kelima-lima ini adalah kesan baik yang kita dapat bila kita dah percaya tentang iradat Allah. Kita tengok apa seterusnya, tajuk seterusnya, iaitu tentang akibat mengingkari sifat iradat Allah. Akibat ni adalah lawan bagi kesan. Kalau kesan tadi benda yang baik yang kita dapat, kalau akibat benda yang buruk yang kita dapat. Bila kita mengingkari sifat iradat Allah. Mengingkari ni maksudnya tidak percayalah. Tidak percaya tentang iradat Allah, apa akibat yang kita dapat. Kita tengok yang pertama, iaitu merosakkan iman. Iman kita semakin rosak, kepercayaan kita kepada Allah semakin rosak. Semakin kita tidak kenal Allah, semakin kita tak nak belajar tentang tak nak tahu tentang sifat Allah, semakin kita rasa jauh dengan Allah. Itu maksudnya iman kita rosak. Seterusnya, putus asa. Putus asa ni maksudnya
kita putus asa ni maksudnya kita harapan kita kepada Allah semakin kabur, semakin hilang. Maksudnya kita tak nak berusaha. Kita rasa macam dah malas lah untuk mengenali Allah, sebab kita tak percaya. Kita malas nak ambil tahu tentang sifat Allah. Kita tak nak tahu tentang kejadian-kejadian Allah. Jadi bila mana kita putus asa, kita akan rasa selalu ingin melakukan dosa. Okey. Kemudian yang ketiga, lupa diri. Lupa diri ni maksudnya kita semakin tidak kenal siapa diri kita. Kita ni adalah hamba Allah. Jadi kita lupa bahawa diri kita ini adalah hamba Allah, dan Allah itu adalah Tuhan kita. Okey. Kemudian yang keempat, malas berusaha. Kita malas berusaha. Allah telah tetapkan kepada kita bahawa kita ini selalu gagal. Contohnya selalu gagal dalam pelajaran. Tapi bila kita malas berusaha, bila kita tak mengenali tentang iradat Allah, kita akan rasa malas berusaha. Biarlah, lantaklah gagal. Okey, maksudnya. Kemudian sombong. Bila kita tidak kenal Allah, kita tidak tahu tentang kehendak Allah, iradat Allah, kita semakin sombong kepada Allah. Kita tak nak pun mengenali Allah. Okey. Kemudian yang keenam, suka menyalahkan orang lain. Maksudnya kita tak nak mengenali Allah, jadi kita suka menyalahkan orang lain. Kita ingat orang lain yang lakukan kepada kita, padahal Allah yang telah tetapkan diri dia macam tu. Faham? Itu adalah akibat bila mana kita ingkar ataupun tidak percaya tentang iradat Allah. Jadi Ustaz harapkan kamu semua fahamlah berkaitan dengan tajuk-tajuk yang kita belajar pada hari ini, iaitu tentang sifat iradat Allah. Okey, jadi Ustaz harapkan sekadar itu sahaja. Dan tajuk kita tentang sifat iradat pun dah habis pada hari ini. InsyaAllah pada minggu hadapan Ustaz akan sambung pelajaran yang seterusnya, ataupun Ustaz akan bagi latihan dahulu. Okey, jadi sekadar itu sahaja untuk hari ini. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.